Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Jawharatul Tauhid, permata ilmu tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nazam Syar'i dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dan disyarah oleh Syekh Al-Bajuri dalam kitab Tufatul Murid. Jadi kita sama balik kitab kita ni, hak terjemahan ni, yang inilah ni tak bait syar'i yang kita baca dah, cuma kita tak habis syarah dah. Itu syar'i ke 140 dan 141 dah. Dan nak bincang pula yang ke tentang apa? Itulah. Seterusnya dia kata dah, hadza wa arjullaha fil ikhlas min ar-riya thumma fil khalas. Thumma fil khalas kita nak bicara tu. Thumma fil khalas min ar-rajim thumma nafsis wal hawa. Jadi kita minta jauh daripada riya tu dah bicara kita, dan kita minta selamat daripada gangguan syaitan fil khalas min ar-rajim, syaitan rajim. Summa nafsi wal hawa, daripada hawa nafsu dah, tipu daya hawa nafsu dan tipu daya syaitan boleh. Okay, kita nak sama pula perkataan musannif dengan kataan summa fil khalas, artinya dan aku mengharapkan kepada Allah dalam hal keselamatan, khalas, keselamatan dari perkara-perkara ini, yakni syaitan rajam dan hawa nafsu. Baik syaitan itu gitulah. Dalam makna ini terdapat ucapan sebagai ulama buat syarah pula dengan syaitan juga dah. Inni bulitu bi arba'in tarminani bin nubali qad nasabu alayya shiraka iblis wad dunya wan nafsi wal hawa min aina arju bainahunna fikaka ya rabbi sa'idni bi afika innani asbahtu la arju lahunna siwaka. Sesungguhnya aku ditimpa dengan empat sesuatu. Buli itu bi arba'ina, aku ditimpa dengan empat sesuatu yang sedang melempariku dengan bebatuan. Tarminani bin nubali dah, dipekun, dilempari dengan bebatuan. Mereka telah memasang satu perangkap untukku, yakni qad nasabu alayya syiraka, di perangkap padaku, yakni iblis lah tak, iblis ni. Lepas tu dunia nafsu dah dunia iblis, dunia nafsuku dan hawanya. Iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa. Kemanakah aku akan mengharap agar dapat terlepas dari mereka dah? Min aina arju bainahunna fi kakana. Kemanakah aku akan mengharap agar dapat terlepas dari mereka, daripada dunia, daripada iblis, daripada dunia nafsu dan hawa nafsu dah. Wahai Tuhan, tolonglah aku dengan ampunanmu. Ya Rabbi sa'idni bi'afika, sa'idni bi'afika, tolonglah aku dengan keampunanmu. Sesungguhnya kini aku adalah orang yang tidak mengharapkan zat selainmu untuk menghadapi mereka. Innani asbahtu la arju lahunna siwaka. Selain pada kau tak ada harapannya melainkan bantuan Allah SWT sahaja yang boleh tolong kita daripada pak gangguan ni, perkhianat ni lah tak? Perkhianat ni yang boleh berkhianat kita lah tak? Perkataan musannif pengarang kitab ini dengan minar rajim, artinya adalah dari terjatuh ke dalam tipu daya syaitan lah. Minar rajim daripada tipu daya syaitan yang rajam lah. Rajim tu dia rajam, maksudnya syaitan lah sini. Ar-rajim maknanya adalah ar-marjum, yakni yang terusir dari rahmat Allah. Derajat apa yang derajat itu maksudnya yang terusir dari rahmat Allah Ta'ala lah, al-marjum lah. Atau boleh juga dengan makna ar-rajimu, yakni yang mengusir bagi sekalian manusia dengan was-wasnya. Ada juga kata maksudnya ar-rajimu dah, mafa'il pembuat dah, yakni mengusir manusia dengan was-wasnya dah. Itu sependapat, tapi hak biasa dia dimaksudkan sebenarnya adalah ar-rajim lah, dengan maksud maf'ul marjum, yang kena buat, yang kena usir dari rahmat Allah Ta'ala dah, syaitan lah. Maka lafaz rajimun adalah fa'ilun, yang boleh bermakna maf'ul, yang kena buatlah. Fa'il ni wazan fa'il tu dengan dalam makna maf'ul pun ada dah, yang kena rejam dah, yang kena usir dari rahmat Allah. Atau bermakna fa'ilun. Fa'ilun tu ar-rajimu ya, yang mengusir pun dah.
Jadi maksudkan dengan syaitanur rajim adalah apa-apa yang meliputi iblis dan para pembatunya, di mana mereka semua adalah anak-anak iblis. Jadi itulah punggung iblis lah. Kerana sungguhnya tak kala dia diturunkan dari syurga, berliwatlah ia dengan dirinya sendiri. Kerana keadaannya tidak mempunyai isteri, kemudian dia bertelur sebanyak 5 biji. Ini pendapat lah, saya tak tahu dah. Maka itulah yang menjadi asal keturunan iblisnya. Dan demikian iblislah yang orang pertama yang melakukan liwat, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dah. Tak tahu ni riwayat setara mana ni. Boleh nak cek. Boleh dah. Dan iblis itu adalah bapa syaitan, sebagaimana Adam adalah bapa manusia dah. Iblis tu bapa syaitan, Adam bapa manusia. Dan permusuhan antara manusia dan syaitan adalah cabang permusuhan antara dua orang bapa, yakni bapa manusia Adam dan bapa syaitan iblis. Jadi permusuhan itu ya kalau dalam pok kita ya. Allah Taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Dan sungguh syaitan itulah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh di dalam akidahmu, perkataanmu dan perbuatanmu. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia musuh dalam segala perkara dah. Jadi dalam kita musuh syaitan ni bukan satu perkara, dalam akidah dan perkataan dan perbuatan kita semua kena bermusuh dengan syaitan. Tuhan suruh kita bermusuh. Dia bukan baik syaitan dah. Surah Al-Fatir ayat 6 dah. Perkataan musannif pengarang yang kata summa nafsi, artinya dan aku mengharap kepada Allah dalam hal keselamatan dari tipu daya nafsuku, kehendak jiwa kita nak. Dan dia lebih berbahaya dari syaitan. Kata gitu dah. Jiwa kita, nafsu kita lebih bahaya daripada tipu daya syaitan. Kerana kehendak kita lah mudah diperangkap oleh syaitan dah. Kerana itulah sebagai ulama berkata, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha. Fan-nafsu akhbathu min 70 syaitanan. Jauhilah nafsumu, kehendak jiwa nafsu kita ni tak. Jangan berasa aman dari kesesatan-kesesatannya, kerana nafsu itu lebih buruk dari 70 syaitan. 70 syaitan lebih berat lagi nafsu kita dah. Syaitan pun mula nafsu kita dah. Jadi dimaksudkan dengan nafsu di sini adalah nafsu ammarah, yakni nafsu yang memerintah kepada kekejian dan jarang memerintah kepada kebaikan. Jarang nafsu benda baik. Nafsu ammarah ni, jiwa yang ada amarah ni, ia nak kepada banyak benda keji, benda buruk dah. Lain halnya dengan nafsu yang lain, iaitu nafsu lawamah, yakni nafsu yang mengalahkan pemiliknya, kemudian kembali atasnya dengan pencelaan terhadap apa yang telah terjadi. Kerana keadaannya dapat mendengarkan kebaikan dengan sebab mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu dah. Nafsu lawamah ni dia ada check and balance lah. Maksudnya ada jahat, rasa menyesal dah. Buat jahat rasa menyesal, nak kembali kepada kebaikan dah. Tapi nafsu amarah ni buat jahat sama dah. Nafsu lawamah ni nafsu yang mengalahkan pemiliknya sehingga buat dosa, tapi dia berasa menyesal dah. Dia mencela dirinya buat salah gitu dah. Dia bertaubat lah, boleh jadi kembali kepada Allah. Lepas tu yang kedua nafsu mulhimah, yakni yang dapat mengilhamkan kejahatan dan ketakwaannya dengan sebab mujahadah. Jadi dia ada dua-dua mulhimah ni lah. Ya boleh dalam jiwa dia ada suruh benda baik, dia ada suruh benda jahat lah. Yang ketiga nafsu mutmainnah, yakni yang tenang kepada akhlak yang mulia. Nafsu yang lebih tenang kepada kebaikan. Jangan benar lah buat salah pun dah. Dia tenang untuk buat baik dah. Nafsu dalam ketenangan lah. Tenang, redha dan tenang dia banyak buat benda baik dah. Yang keempat nafsu radiyah, yakni yang redha bahawa Tuhan itu adalah Allah tanpa pertentangan batin dengan sebab mujahadahnya. Jadi hak ni kesungguhan dia, mujahadah dia menyebabkan dia nafsu dalam keadaan, jiwa dia dalam keadaan sama. Redha Tuhan sebagai Allah SWT, sebagai Tuhan dia, dan dia sentiasa ikut perintah Allah SWT. Itu nafsu radiyah. Yang kelima nafsu mardiyah, yakni tajalli Allah atasnya dengan keredaan dan kemaafan terhadap apa yang telah lalu. Jadi nafsu mardiyah ni diredai Allah. Dia bukan sekadar dia orang itu redha pada Allah dah. Allah pun redha kepada dia, mardiyah dah. Yang keenam nafsu kamilah, ini nafsu yang mana segala kesempurnaan telah menjadi satu tabiat dan wataknya dah. Itulah ni perbahasa dalam tasawuf, dia beri perbahasa gini lah. Tapi so kena ingatlah tak, ada setengah-setengah tu dia bubuh insan ni nak sampai martabat insanun kamil dah. Insan yang sempurna tapi matlamatnya kepada tasawuf batiniah dah. Manusia yang sempurna tu jadi macam Tuhan pula dah. Ni dalam falsafah tasawuf batiniah tu ada perbincangan yang melampau dalam bab ni dah. Jadi kita ni perbahasa ini pun tidak, kita tak usahlah pergi ke mana. Cuma ni kita bahas, ulama bahas tu kita terima lah dah. Untuk menuju
nafsu jiwa yang cuba sedaya upaya bermujahadah supaya lebih bersih, lebih baik dah. Janganlah kita terlampau mendalami falsafah tasawuf ni sehingga menjadi kita jadi tasawuf batiniyah. Jadi siapa tak semuanya be pada setengah tu hak berat benar lah. Tidak yang melampau yang kadang perbacaan itu jadi Allah dengan makhluk ni capu dah. Jiwa bersih ni alam rohani siapa ke masuk alam ketahanan dah. Alam lahuk dah. Jadi kita tak usah lah sampai tahap tu dah. Perkataan musannif pengarang tu dengan kata wal hawa dan perkataan wal hawa artinya aku mengharap kepada Allah dalam hal keselamatan dari hawa nafsu dah. Hawa adalah kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang diinginkannya. Hawa nafsu suka ni hawa pula dah. Hawa ni kecenderungan nafsu kepada sesuatu yang diinginkannya. Walaupun di situ terdapat kebinasaan dirinya. Jadi hawa ni nafsu cenderung, kecenderungan nafsu dah. Sampai ke tahap membinasakan diri dia dah. Jika hawa itu dilepaskan maka berangkat dia kepada kecenderungannya menyalahi yang hak menurut ghalibnya. Jadi biasa kehendak nafsu ni, hawa nafsu ni akan pergi kepada benda yang menyalahi yang kebenaran, menyalahi kebenaran lah. Tu ghalibnya. Kerana itulah terdapat ayat berbunyi wala tattabi'il hawa, dan janganlah kau mengikuti hawa nafsu mu, hawa mu dah. Surah Sad ayat ke-26. Namun kadang-kadang hawa itu dipergunakan pada kecenderungan pada yang hak yang benar juga kadang-kadang dah. Sebagaimana perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Tidaklah aku berpendapat perihal Tuhanmu kecuali dia selalu menyegerakan keinginanmu pada yang hak, pada yang benar. Dengan ucapan inilah Aisyah menkhitab dah Nabi SAW tak kala turun firman Allah Taala. Aisyah ni khitab ni apa? Orang itulah menyatakan kehendak Allah dah, khitab arahan Allah dah. Mengkhitab Nabi SAW dengan tak kala turun firman Allah, turji man tasha'u minhun wa tu'i ilaika man tasha'. Engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka isteri-isterimu, dan boleh pula menggauli siapa yang engkau kehendaki. Surah Al-Ahzab ayat 1. Jadi mengarahkanlah Nabi SAW, Allah arah. Perkataan musannif dengan pengarang dan kata faman yamil liha ulai qad ghawa. Artinya kerana tiap-tiap mukallaf yang dibebankan hukum syarak ni tak, yang cenderung kepada salah satu dari yang tiga ini yang merupakan sumbernya segala fitnah, maka sungguh dia telah meninggalkan petunjuk dan keluar dari sikap istiqamah. Jadi kalau ikut syaitan, ikut nafsu, ikut hawa, maka dia akan jadi tinggalkan petunjuk dan keluar dari sikap istiqamah dalam kebenaran. Jadi karutlah dah, jadi sesat dah. Sebagaimana inilah kata-kata akhir dia dah. Pengarang kitab ni, hadza warjullah ayyam nahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma salatu wassalamu ad-daim ala nabiyyi da'buhu al-marahim Muhammad wa ala wa alihi wa itratihi tabi'in li nahjihi min ummati. Inilah tuntutanku dan aku berharap kepada Allah agar dia mengurniakanku hujah yang sangat aku perlukan di ketika datang soal secara mutlak, baik dunia, di kubur atau di hari kiamat. Jadi kita mintalah, berharap kepada Allah. Jadi Allah kurniakan kita hujah, kekuatan hujah yang kita boleh bawa ketika kita soal di dunia lagi, sehingga di kubur disoal oleh malaikat kita boleh jawab molek, dan di hari kiamat pun kita boleh jawab dengan akidah yang benar. Beginilah yang kita bincang saat ini lah. Semoga kemudian selawat dan salam yang berkekalan semoga tercurah atas Nabi yang kebiasaannya adalah menyebarkan kasih sayang, yakni Muhammad SAW, dan para keluarganya serta ahli baik keluarganya, ahli keluarganya, dan siapa pun umatnya yang mengikuti jalannya. Wa tabi'in nahjihi min ummati. Habislah kitab ni dah. Tapi kita baru nak perkenalkan pengarang ni. Habis kitab baru kita perkenalkan pengarang ni. Siapakah Ibrahim Syekh, biografi Syekh Ibrahim Al-Laqani? Siapakah Syekh Ibrahim Al-Laqani? Dia adalah Abdul Amdad Burhanuddin Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Qudus Al-Maliki Al-Laqani. Nisbah kepada Laqanah, satu desa, satu kampung di negeri Mesir, wilayah Subrat Hiti, di jajahan Bahirah. Beliau termasuk ulama besar yang sangat alim dan abid, kuat beribadah. Merupakan pemimpin Islam yang terkenal dengan keluasan ilmu dan kedalaman kefahaman, terutama sekali dalam bidang hadis dan hukum.
Kepadanya lah dikembalikan segala macam kemusyrikan, dan dari dialah kemusykilan ada. Dan dari dialah diterima segala macam fatwa dan keputusan. Jadi semua orang-orang yang ada muskil, ada masalah ke apa, orang akan tanya dia lah dia. Beliau amat disegani dan ditakuti hingga tidak ada yang berani berbicara dengannya kecuali sedikit sahaja. Dalam bidang hukum, beliau selalu tegas dan tidak pernah ragu-ragu. Keistimewaan beliau ni, Syekh Ibrahim Laqani ni, banyak sekali dah. Demikian juga kekeramatannya yang sering disaksikan oleh orang-orang. Beliau mempelajari ilmu dari berbagai ulama yang sangat alim dan mahir dalam bidang masing-masing. Di antara mereka adalah Sadruddin Al-Manayawi, Abdul Karim Al-Barmuni, Syekh Salim As-Sanhuri, Yahya Al-Qarafi, Abul Abbas Ahmad Arab Asy-Syamrumubi. Untuk guru dia lah. Hak suhu dah. Ramai lagi untuk guru dia ni hak suhu dah. Dalam bidang tasawuf, beliau termasuk Syekhul Tarbiyah, yakni guru besar pembimbing dan pendidik. Dan ramai sekali orang yang mempelajari ilmu tersebut darinya. Sebahagian mereka adalah puteranya sendiri, yakni Abdul Salam. Dan yang lainnya adalah Al-Khursi, Abdul Baqi Al-Zarqani, Syubrahiti, Yusuf Al-Faisi, Tajuddin Al-Makini. Anak murid Yusuf lah dah. Dan ini kitab-kitab karangan beliau banyak sekali. Yang di antaranya adalah pertama ni Jawharatul Tauhid lah. Kita baca ni. Beliau mengarang kitab ini di malam hari dengan bimbingan dari gurunya Syekh Syarnubi. Untuk guru dia. Dan ketika selesai mengarang, gurunya berwasiat agar janganlah dia mengemukakan alasan kepada seseorang perihal dosa atau aib dirinya. Yang disebut-sebut orang, melainkan dia mengakui saja dan menampakkan bahawa yang demikian itu memang benar. Dengan menggunakan jalan tauriyah. Yakni menggunakan satu lafaz yang mengandungi dua makna. Makna dekat tapi tidak dimaksudkan, dan makna jauh tapi dia yang dimaksudkan sebenarnya. Tauriyah ni. Contohnya lafaz waqa'ana. Dalam ucapan orang waqa'at tayr, di mana makna dekatnya adalah menandatanganginya. Tapi bukan dia yang dimaksudkan kerana menimbulkan makna yang tidak benar yang burung itu menandatangani. Malaikat yang dimaksudkannya adalah maknanya yang jauh, yakni berkicau, hingga artinya burung itu berkicau dah. Waqa'at tayr tu makna kiasai, kata makna jauh lah, berkicau dah. Jadi Tok Guru dia guna makna tauriyah, makna jauh dah. Lantas beliau pun mematuhi dan tidak pernah menyalahi wasiat itu. Dan kitab Jawharatul Tauhid ini pernah beliau tulis sebanyak 500 naskah dalam satu hari. Dan beliau sendiri telah mensyarahkannya dengan 3 buah syarah, yang di antaranya adalah kitab Hidayatul Murid. Jadi dia syarah sendiri pada kitab dia. Yang kedua, Nasaihatul Ikhwan bijtinabid dukhan. Lepas tu Hasyiah ala Mukhtasar Khalil. Kitab yang lain nampaknya Qada'ul Wasar wa Qada'ul Watar fi Nuzhatin Nazar fi Tadihil Tuhfatil Asar lil Hafiz Ibn Hajar. Ya buat kitab tu dah. Yang kelima, Bahjatul Mahafil bi ta'ri'ufi bi riwayatis syama'il. Yang keenam, Manaru Usulil Fatwa wa Qawa'idul Ifta'il bil Aqwa. Yang ketujuh, Aqdul Juman fi Masailid Daman. Yang ke-8, At-Tuhfah fi Asanidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dalam dalam kitab ni. Beliau meninggalnya dalam perjalanan pulang dari melaksanakan ibadah haji di daerah Syarafah pada malam Ahad menjelang akhbar akhirnya waktu Isyak, tanggal 3 Safar tahun 1041 Hijriah. 1041 Hijriah dengan umur lebih dari 70 tahun lah. 1041 Hijrah. 400 tahun lebih dah kita ni. Tapi dia ni lewat dah kira dah. Jadi jenazah beliau dibawa ke kaki bukit Ailah dan beliau dimakamkan di satu tempat yang tinggi berhadapan dengan Laut Merah. Dekat Laut Merah itu. Semoga Allah memberi kita manfaat dengannya dan dengan karya-karya peninggalannya, dan semoga Allah memberikan keredaan padanya dan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan itu kita kepada Tok Guru dan kita sendiri dah. Biografi Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau adalah Syekhul Alim Allama Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Syafi'i Al-Bajuri. Nisbah kepada Bajur, satu daerah di jajahan Manufiyah, Mesir. Beliau dilahirkan pada tahun 1198 Hijrah. Jadi ketua kitab ni mati 1041 dah. 150 tahun lebih lepas tu baru syarah kitab dia ni. Kitab Jawharatul Tauhid itu pun syair. Syair ni pendek lah dah. Dia boleh tak pelik lah dia kata di Syekh boleh karya 50.
apa 50 salin ni ada pada satu malam, satu hari dah. Jadi tak pelik mana kalau orang rajin nulis cepat ni. Jadi Jawharatul Tauhid ni nazam syair 141 gitu je dah. Sebaik syair dia jadi sebentar lah kalau buat lah. Cuma kita zaman ni semakin slow lah nulis. Tunggu zaman taik lah. Zaman taik ni taik cepat lagi daripada taik tulis tangan. Beliau membesar dalam pemeliharaan ayahnya, Syekh Bajuri ni, mempelajari Quran darinya pula pada tahun 1212 Hijrah. Ketika berumur 14 tahun, beliau menuntut ilmu di Azhar Mesir lah. Universiti Azhar ni. Nah, ada dah masa tu dah. Dan tak kala pasukan Perancis masuk negeri Mesir pada tahun 1213 Hijrah. Beliau keluar dan pergi ke Hizah dan mukim di sana. Dan ketika pasukan Perancis meninggalkan Mesir pada tahun 1216 Hijrah, beliau pun kembali dan menyibukkan diri dengan berbagai macam bidang keilmuan. Masuk mentah keluar pulak Mesir dia. Beliau berguru kepada ulama besar dan terkemuka seperti Syekh Muhammad Al-Amin Al-Kabir, Syekh Abdullah Syarqawi, Syekh Daud Al-Qal'awi, Syekh Muhammad Al-Fudali, Syekh Hasan Al-Qawaisini dan yang selainnya daripada ulama-ulama di zamannya. Dan dalam waktu singkat nampaklah atasnya tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, maka tergeraklah ia untuk mengajar dan menyusun berbagai-bagai macam karangan yang bermanfaat. Pada tahun 1263 Hijrah, beliau menguasai tampuk kepimpinan di Azhar dan sampai melaksanakan urusan-urusan sebagai pemimpin beliau, tetap terus mengajar. Dan suatu hari ketika beliau sedang mengunjunginya, maka tidaklah dia mengizinkan beliau berdiri, melainkan dipersilakannya beliau duduk di atas kursi. Ini adalah satu penghargaan dari seorang pemimpin negara kepada beliau yang alimnya. Tu terjemahan. Yang penting pemimpin Jepun dia suruh dia duduk tempat kursi kan. Termasuk orang yang paling dituakan di Al-Azhar, beliau mencuba memberikan ta'liqat terhadap kitab tafsir karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dan usaha tersebut disambut baik oleh para ulama, akan tetapi disebabkan keadaan beliau yang semakin lemah, semakin tua dan semakin lemah, beliau tidak dapat menyempurnakannya. Beliau termasuk tokoh yang sangat disegani dan didekati oleh semua orang, juga oleh para hakim dan pemimpin negara. Dan ketika umur beliau sudah semakin tua dan beberapa peristiwa terjadi di Al-Azhar, beliau pun mengundurkan diri dan dilantik 4 orang yang akan meneruskan tugas-tugas dan kewajipan beliau di bawah pimpinan Syekh Mustafa Al-Arus. Dan berikut ini adalah karangan-karangan beliau sesuai dengan turutan dan tahun penulisannya. Pertamanya Hasyiah Bajuri atas risalah La Ilaha Illallah karangan Syekh Muhammad Al-Fudali, ditulis pada tahun 1222. Ini semua karangan Syekh Azhar melibatkan ni lah akidah Asy'ariyah. Jika tahqiqul maqam atas kifayatul awam fima yajibu alaihim min ilmi al-kalam karangan Syekh Muhammad Al-Fudali, disempurnakan penulisannya pada tahun 1223 Hijrah. Nah, ini tahqiqul maqam ni apa yang kata tahqiq kitab kifayatul awam lah. Kifayatul awam ni karangan Syekh Muhammad Al-Fudali dah. Kitab akidah awam, akidah yang melibatkan ilmu kalam lah nah, kaedah ilmu kalam. Kita baca balik kat lah nah. Jadi lewat dah karang Kifayatul Awam 1000 maksud lewat dah lah karang aja dah. Yang ketiganya Fathul Qarib bil Mujib Syarah Bidayatul Murid karangan Syekh Subai. Bukan Fathul Qarib syarah matan taqrib tu bukan dah. Ni Fathul Qarib al Mujib ni Syarah Bidayatul Murid dah karangan Syekh Subai. Ditulis pada tahun 1224 Hijrah. Yang keempat Hasyiah atas Maulidul Anam Maulidul Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ditulis pada 1225 Hijrah. Yang kelima Hasyiah atas Syarhus Sanusi dalam ilmu mantik, ditulis pada tahun 1225 Hijrah. Bahkan sebenarnya Syekh Sanusi dah kita pelopor ilmu Asy'ariyah moden ni, kalau kira ada peringkat awal tu lain dah. Dia dah susun sampai 20 sifat ke apa dah. Sanusi lah dah. Yang keenam Hasyiah atas matan Sulamul Munawwaraq dalam ilmu mantik karangan Syekh Allamah Al-Akhdari, disempurnakan tahun 1226 Hijrah. Yang ketujuh Hasyiah atas matan Samarqandiyah dalam ilmu balaghah bahagian isti'arah, disempurnakan pada tahun 1226 Hijrah. Yang ke-8 Fathul Habirul Latif Syarah Matnuf Tasrif karangan Syekh Abdul Rahman bin Isa, ditulis pada tahun 1227 Hijrah. Yang 9 Hasyiah Bajuri atas Ummul Baruhin dan Aqaid karangan Allamah Sanusi lah. Ummul Baruhin ni suhu dah di Mesir Pahlawan ni, kalau budak dia mengaji dah.
matan Ummul Barahin tu, dan dia ada hasyiah Bajuri dah. Ditulis pada tahun 1227 Hijrah. Yang ke-10 hasyiah atas Maulidus Syekh Ahmad Dardir, ditulis tahun 1227 Hijrah. Yang ke-11 Fathul Rabbil Rabbariyah atas Ad-Durratul Bahiyah Nazam Al-Ajrumiyah karangan Allamah Al-Imriti, ditulis tahun 1229 Hijrah. Yang ke-12 hasyiah atas matan Burdah karangan Al-Busiri tahun 1209 Hijrah. Yang ke-13 hasyiah atas Banat Su'ad, ditulis tahun 1234 Hijrah. Yang ke-14 ni kitab kita ni, Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani, ditulis pada tahun 1234 Hijrah. Ni bagi kitab kita baca ni. Yang ke-15 Manhul Fatah atas Nurul Misbah pada hukum-hukum nikah, ditulis pada tahun 1234 Hijrah. Yang ke-16 At-Tuhfatul Kairiyah atas Al-Fawaidus Syansyuriyah dalam masalah waris, disempurnakan pada tahun 1236 Hijrah. Yang ke-17 Ad-Durarul Hisan atas Fathur Rahman fima yasulu bihil Islam wal Iman karangan Allamah Az-Zabidi, ditulis pada tahun 1238 Hijrah. Yang ke-18 Risalah Saghirah dalam ilmu tauhid, ditulis pada tahun 1238 Hijrah. Yang ke-19 Al-Mawahibul Laduniyah atas Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Hafiz At-Tirmizi, disempurnakan tahun 1231 Hijrah. Allah di syarah kitab itulah Syama'il Tirmizi lah. Yang ke-20 hasyiah atas Syarahul Alamah Ibn Al-Qasim Al-Ghazi atas matan Syekh Abi Syuja' fi Qashmi'i, disempurnakan tahun 1258 Hijrah, dan inilah karangan terakhir yang dapat beliau sempurnakan. Jadi Ibn Al-Qasim Al-Ghazi ni kitab Fathul Qarib dah. Mata Abi Syuja' dah. Jadi dia buat hasyiah pula kitab tu dah. Dan masih ada lagi kitab-kitab karangan beliau, tetapi sebenarnya tidak ada beliau sempurnakan. Di antaranya adalah hasyiah atas Jam'ul Jawami' dan dapat ditulis hingga akhir muqaddimah saja. Yang kedua hasyiah atas Syarhus Sa'di dan atas Al-Aqaidun Nasafiyah. Nah, tak susah jugalah. Hasyiah atas Minhaj dapat ditulis hingga kitab Janaiz saja. Yang keempat hasyiah atas Syarah Manzumatus Syekh Al-Bukhari fi Tauhid. Tak habis juga. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini adalah seorang ulama yang senantiasa sibuk dengan belajar dan mengajar dan memberi manfaat. Lidahnya senantiasa basah sebab sering membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah SWT. Waktu dan masanya dipergunakan hanyalah untuk berbakti pada Allah sambil bersyukur atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah. Habislah situ dah. Lepas ni kita nak biografi penterjemah kitab kita ni, Haji Mujibur Rahman. Lahir tanggal 11 Julai 1999 dah. Muda lagi dah dia. Muda-muda petua dah 52 dah ni dah. Tapi buku ni lama dah 2011 dah. Di desa Sakar Bela, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kodia Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia dah. Pendidikan terakhir beliau di IAIN dah. IAIN tu dah, IAIN. Sunan Ampel, Mataram, tamat pada tahun 1992. Sejak tahun 1985 menekuni pengajian kitab-kitab kuning yang merupakan panduan utama pondok-pondok pesantren di bawah bimbingan ayahnya sendiri tu, bapa Dr. Randes Haji Maqsud Rais. Di samping itu dengan bekal ilmu bantu, yakni ilmu alat yang membadai seperti ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik, arud wal qawafi, yang memang mendapat keutamaan di kebanyakan majlis ta'lim yang bertebaran di desa kelahirannya, Sakar Bela. Beliau pun menempuh jalan otodidak, self study. Lepas tu dia boleh mengalat, boleh baca ada. Dengan tujuan agar ilmu bantu ilmu alat tersebut dengan susah payah diperolehinya itu boleh berdaya guna dan berhasil. Ini soal lagi masalah dah. Setengah-setengah kita mengaji ilmu alat lama, tahu-tahu pondok agak apa dah. Tapi tak berani nak menyelami kitab-kitab besar, kitab turuk yang besar dah. Sekarang ni mengajar kitab tu lah. Jadi dia ni tidaklah dia berani dah. Habis ilmu alat tu dia baca, dia terjemah, dia buat macam-macam lah dah. Dia mengajar dah. Aku baru dah kembali ilmu dah. Ilmu alat tu baru ilmu baru alat dah. Macam kita beli kereta, ilmu nak beli lesen. Ada kereta seka rumah tak bawa kat, tak pandai lah. Dia kena bawa ke banyak berapa tahun baru mahir. Begitu je kita ni ilmu alat ni. Kalau kita beli bahasa Arab pun. Dan beranilah tengok kitab ni buat perbandingan, barulah kembali ilmu dah. Maka sejak tahun 1990 beliau sudah mulai menulis. Dah. Dia boleh tu ilmu alat boleh start nulis dah.
Beliau sudah mulai menulis dan hingga sekarang tahun 1997 masa 1997 kita ni kebenaran. Sudah ada 8 buah karya tulisnya. Pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badik, yang keempat risalah talaq, yang kelima risalah idah, yang keenam terjemah al-waraqat. Waraqat ilmu usul fiqh ni. Ketujuh terjemah kifayatul awam ni. Ini terjemah juga dah. Syekh Muhammad Fudali dia dah. Dia ke-8 permata ilmu tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad al-sunnah ni tauhid kita nak. Kitab Tuhfatul Murid lah, yang terjemah ni. Dua yang terakhir ini telah diterbitkan oleh Mutiara Ilmu Surabaya lah. Kegiatan beliau sekarang disamping terus berusaha menulis baik dalam bentuk karangan atau terjemahan, dan adalah sebagai pengasuh pondok pesantren Ar-Roisiyah Sukarbela yang bermaklumat di Jalan Sultan Kaharudin Sukarbela Karang Pulih Ampenan Pedia Mataram Nusa Tenggara Barat. Itulah ceritanya. Habislah kitab kita ni nak. Kita kena start kitab baru dah. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.